Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Fizah Munirah Mahrab. Fokus utama, satu pilihan raya kecil PRK perlu diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak susulan penyandangnya Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia pada 15 September lepas. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar berkata, ia memandangkan kekosongan tersebut berlaku lebih 2 tahun sebelum pembubaran DUN Sarawak secara automatik pada 14 Februari 2027. Menurutnya, beliau telah menyerahkan surat notis kekosongan kerusi DUN Jepak kepada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia Tan Sri Abdul Ghani Saleh pada pagi Selasa. Memandangkan kekosongan luar jangka berlaku melebihi tanpa tempoh 2 tahun sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri secara otomatis, maka pilihan raya kecil akan diadakan menurut artikel 21/5 Perlembagaan Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di bangunan DUN Sarawak pada Selasa. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia menambah PRK tersebut akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh yang telah ditetapkan oleh SPR Malaysia. Sementara itu, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas PRK DUN Jepak pada 25 September depan. Setiausaha SPR Datuk Indra Ikmaruddin Ishak berkata, ini susulan SPR menerima pemakluman rasmi daripada Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN tersebut. Menurutnya, mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh di mana tarikh-tarikh penting PRK seperti tarikh RIT, pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut akan dibincangkan, yang mana satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa. Berita seterusnya, infrastruktur digital menjadi pemangkin dalam memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi digital serta meningkatkan kualiti hidup rakyat dalam era moden. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia merangkumi infrastruktur yang diperlukan untuk membolehkan penggunaan data, perkhidmatan dan proses dilakukan secara digital. Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital dan pintar adalah satu keutamaan Kerajaan Sarawak untuk mendukung agenda strategi pembangunan pasal COVID-19 PCDS 2030 bagi memastikan setiap rakyat dapat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial serta persekitaran mampan yang dipacu oleh data dan inovasi menjelang 2030. Bahawa memang dunia hari ini berkedakkan data untuk mengurus dan mencari jalan keluar, solution kepada banyak masalah-masalah sama ada dari bidang tenaga, bidang ekonomi dan juga bidang sosial, di mana penggunaan infrastruktur digital sangat penting. Maka kita di Sarawak kita mulakan pada tahun 2017 dan kita ada dasar 2018 hingga 22 di mana kita create awareness mengenai dengan pentingnya ekonomi digital dan sekarang ini kita rasa kita telah mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Digital Transformation via Accelerated Application di Kuching pada Selasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, kini masyarakat juga telah kian mengambil perhatian terhadap kepentingan pendigitalan dalam semua sektor ekonomi di negeri ini. As you know, COVID-19 shows how important is e-commerce. And then we have this payment, Sarawak Pay, all that in place. So the next question now is, even the data needs power.
but we have to make sure that we have enough power. So we go for the green power, green energy that will propel the industry throughout Sarawak, or for that matter, the whole region towards convergence of data and make use of data to direct our policies in the future. Actually, Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak dengan kerjasama College University ICATS akan mengaktifkan semula makmal penyelidikan pertanian di Semarahan untuk menghasilkan makanan haiwan daripada sisa biojisim. Jelasnya, ia kerana penghasilan makanan haiwan adalah lebih murah berbanding makanan haiwan yang diimport dari luar negara. so we are going to have our own lab, proto lab, to produce this to be managed by University ICAT in Samarahan along the way towards Asajaya. I have allocated 10 acres of land for them to have the lab. One is to produce animal feed, the other one is to produce fertilizer. And that will enrich our agricultural sector. I need them to do it because they are students with postgrad. They can interact with the farmers community because we are building our coastal highway. In other words, this student will be transferring the technology, and of course they have to use this data. Tambahnya, lokasi makmal penyelidikan itu merupakan pusat penyelidikan pertanian sebelum ini. Katanya lagi, pihak College University ICATS dipertanggungjawabkan untuk mengambil alih pusat tersebut bagi melaksanakan penyelidikan berkaitan makanan haiwan dan baja. So what I do, I use that center, then I give to university, and let university have the lab there and do research together with the community. Then the Samarahan area is from Gedong Semujan right up to Asajaya, to Asadong Jaya, to Subuya, to Lingga, right to Ziaman. So the whole area. Then I ask them to monitor this area, and you have the biomass out of kelapa palm, and then ada oil palm juga sana. So all this waste will be turned into animal feed and juga fertilizer. And they have their own technology. There's one. Beralih ke perkembangan di Serian, dengan teknologi patut dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi ilmu keagamaan dalam kalangan umat Islam. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Zagawiin memberitahu teknologi dapat memberi kemudahan untuk menjelas sesuatu fakta dengan merujuk kepada kitab suci golongan sarjana serta saintis Islam dan bukan Islam. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penangguhan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Serian tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi pada Isnin. Sementara itu, beliau berkata tema tilawah Al-Quran pada tahun ini iaitu Sarawakku Maju Makmur amat relevan dan signifikan dengan pencapaian serta kemajuan selama 60 tahun Sarawak mencapai kemerdekaan. Dalam hal itu, Azri Deli dan Fatin Nurain report dinobat sebagai Qari dan Qari'ah Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Serian tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi. Kemenangan itu membolehkan kedua-dua membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM1,000 serta piala. Manakala Agensi Pembangunan Sri Aman Sada dengan kerjasama Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu AIDA Batang Lupa telah menganjurkan jerayawara projek jelapang padi di tapak projek Smart SBB Tanjung Bijat di Sri Aman pada Isnin. Program ini bertujuan untuk menyemak perkembangan dan pencapaian dalam program sawah berskala besar Smart SBB yang berusaha mencapai tahap kemandirian beras sebanyak 75%. Pengerusi Sada Datuk Sri Rohani Abdul Karim berkata program Smart SBB yang melibatkan 124 pesawah dengan kawasan seluas 37 hektar kini sedang dijalankan dengan teliti menggunakan benih MR269 untuk penanaman padi di mana ia menyasarkan penghasilan 45 tan metrik beras setiap tahun. Jelasnya ini adalah peningkatan yang signifikan berbanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 25 tan metrik. Menurut Datuk Sri Rohani lagi, lawatan ke tapak projek ini juga memberi peluang
untuk membincangkan beberapa isu yang dihadapi dalam sebarang pelaksanaan program seperti masalah penyemaian benih padi, ancaman burung dan tikus serta isu harga jualan beras yang masih rendah berbanding semenanjung Malaysia. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk Portal Lukas Sarawak, The Job Video My dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan surutan Majlis Perasmian Digital Transformation via Accelerated Application yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.